Selepas 7 hari dipanggil, penolong pegawai Jabatan Komunikasi Komuniti Abdul Wahab Abdul Kadir Jilani masih belum tampil kepada pihak polis. Wahab masih gagal untuk tampil bagi membantu siasatan polis berhubung siasatan kes fitnah, berhubung penularan rakaman video perbualan lucah membabitkan dirinya dan bekas Ketua Pengarah JKOM, Datuk Dr. Muhammad Agus Yusof. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein berkata pihaknya menerusi Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman menggunakan pelbagai cara dalam usaha mengesah Wahab. Katanya meskipun sudah dipanggil untuk membantu siasatan, Wahab masih belum tampil untuk membantu polis berhubung siasatan kes berkenaan. Kita menggunakan pelbagai cara termasuk menghubunginya namun telefon bimbit miliknya dimatikan. Razaruddin berkata tindakan polis mengesah Wahab melalui peguamnya juga menemui jalan buntu selepas Wahab turut tidak menjawab panggilan. Katanya justru saya meminta kepada Wahab untuk segera tampil untuk proses rakaman percakapan bagi membantu siasatan sekaligus menyelesaikan kes berkenaan dalam keadaan segera. Maklumat dan keterangan daripada Wahab amat penting sekaligus dapat mengesahkan peranan Mr. H dalam kes berkenaan. Sebelum ini dalam satu sidang media di sebuah hotel di Bangi, Wahab mendedahkan tindakannya merakam perbualan antara dirinya dan Muhammad Agus didalangi seorang individu yang dikenali sebagai Mr. H. Jumaat lalu, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain mengesahkan bahawa pihaknya sudah merakam percakapan 3 individu dalam kes berkenaan iaitu Muhammad Agus, individu yang dikatakan Mr. H dan pekerja hotel lokasi sidang media diadakan. Muhammad Suhaili berkata siasatan kes berkenaan dijalankan mengikut Seksyen 500 Kanun Kesiasaan atas kesalahan fitnah dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 iaitu penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian. Datuk Seri Anwar Ibrahim menegur segelintir pemimpin PKR yang dikatakan terikut-ikut dengan rentak pembangkang dalam isu perkauman. Mengambil contoh usaha membasmi kemiskinan di wilayah persekutuan, Perdana Menteri berkata ia adalah dasar yang dilaksanakan untuk semua kaum bukan hanya ditujukan kepada kaum tertentu. Katanya orang Melayu kena faham ini. Ini bukan dasar yang tidak pro-Melayu yang India mengatakan mana projek untuk kaum India. Setiap Melayu, India dan Cina di wilayah persekutuan semua yang dibantu tanpa dikecualikan. Jadi saya minta pemimpin India dalam keadilan jangan defensif. Jangan ada rasa apologetik kerana pemimpin parti India yang menjerit masa mereka berkuasa, adakah mereka tidak terbabit dalam sakau menyakau mengambil harta rakyat. Jadi saya harap kawan-kawan kaum India jangan terikut-ikut seperti apa yang dikatakan oleh Timbalan Rafizi Ramli. Jangan terikut-ikut bila ada orang serang, macam mana kita nak jawab ini. Anwar berkata isu mengenai kuasa Melayu yang didakwa terhakis turut dimainkan Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin pada perhimpunan Agung Tahunan Bersatu beberapa hari lalu. Katanya ini ucapan Presiden Bersatu habis kuasa Melayu. Yang habis itu kuasa dia. Program Melayu sekarang bahawa saya lebih berkesan, lebih banyak dan tahun depan kita ada Kongres Bumi Putera untuk mendengar supaya ada analisa yang betul. Ahli DAP yang berkhidmat sama ada di peringkat negeri dan akar umbi diminta supaya sentiasa bekerjasama supaya dasar dan inisiatif kerajaan sampai kepada rakyat. Ketika memberi peringatan itu, Setiausaha Agung DAP, Anthony Loke berkata jika ada di kalangan ahli parti termasuk ahli Dewan Undangan Negeri, ahli majlis dan ketua kampung enggan berbuat demikian, mereka bolehlah meletakkan jawatan. Dalam masa sama, katanya setiap wakil rakyat juga wajib menjaga kawasan dengan baik kerana ia adalah intipati penting untuk memastikan rakyat terus menyokong. Katanya kalau ada dasar kerajaan yang baik tetapi wakil rakyat tidak melaksanakan, wakil rakyat malas ini akan menjejaskan prestasi parti. Ini sebabnya saya katakan di setiap konvensyen yang saya pergi, saya sentiasa mengingatkan yang boleh tentukan kita menang atau kalah dalam pilihan raya bukan saja dasar kerajaan tetapi prestasi wakil rakyat yang dipilih. Itu antara faktor yang paling penting. Saya tidak mahu dengar lagi adun tidak boleh bekerjasama dengan ahli majlis tidak boleh bekerjasama dengan adun, ahli majlis tidak boleh bekerjasama dengan ketua kampung. Saya tahu masalah ini berlaku di Selangor. Ini amaran terakhir, kalau mana-mana ahli majlis dengan adun dengan ketua kampung tidak boleh kerjasama, letak jawatan terus. Kalau tak mahu letak jawatan, saya buang sahaja. Ini saya tak mahu dengar lagi di Selangor, sudah penggal keempat terjadi kerajaan. Anthony berkata perkara itu tidak boleh ditoleransi lagi kerana ia adalah penyakit dalam kerajaan dan tidak seharusnya menjadi faktor negatif kepada pencapaian parti. Katanya semua pihak walau apapun jawatan dalam parti mesti ada semangat kerjasama dan tidak ada gejala tikam belakang. Katanya kita nak bawa budaya politik yang baik dan beri kesejahteraan kepada rakyat supaya mereka menyokong parti dan kerajaan kita. Setiap kawasan yang kita menang ada berpuluh ahli majlis dan ketua kampung. Justru saya minta adun-adun juga bertanggungjawab untuk bina hubungan dengan akar umbi. Kena ada pasukan yang baik dan mereka adun kena jumpa ahli majlis dan ketua kampung. Peruntukan juga mesti diagihkan dan diuruskan dengan baik, saksama dan adil kepada mana-mana tempat yang ada keperluan. Peruntukan itu bukan wang kita. Ia diberikan kepada wakil rakyat untuk membantu kawasan.
membantu rakyat dan bukan atas berbicara wakil rakyat suka hati untuk bagi. Saya harap kita sama-sama memperkasakan parti kita, bantu memperkuatkan kerajaan dan paling penting kita mahu melihat Malaysia kuat dan selangor sejahtera. Anthony turut menepis dakwaan diulang berkali-kali kononnya jika DAP lebih kuat, maka terhakis kuasa politik orang Melayu serta partinya dapat melaksanakan sepadanan semula. Katanya dakwaan yang sering diulang-ulang oleh Perikatan Nasional, khususnya oleh Presiden Bersatu Tan Sri Mulia Yassin itu adalah hujah yang tidak bertanggungjawab dan menipu. Katanya yang pertama, secara logik macam mana dengan hanya 40 kursi DAP dapat membina perlembagaan. Membina perlembagaan memerlukan 148 undi dalam parlimen. DAP bertanding pun tidak sampai 50 kursi. Yang kedua, apa sahaja keputusan dalam kabinet dan jemaah menteri, kita mesti berlandaskan satu keputusan bersama dan kolektif. DAP hanya 4 wakil rakyat dalam kabinet daripada kabinet. Jadi tidak munasabah dan tidak adil lagi beliau buat dakwaan kononnya DAP boleh menguasai dan buat segala keputusan.